Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 11. Berikut ialah kumpulan-kumpulan senarai nama kumpulan-kumpulan kami. Tajuk bagi kumpulan 11 ialah agropelancongan. Seterusnya, berikut ialah pengenalan, objektif, kaedah, faktor, kesan, analisis, kesimpulan dan rujukan. Seterusnya ialah pengenalan. Agropelancongan ialah pelancongan yang berasaskan aktiviti pertanian, peternakan, perikanan dan industri asas tani. Di Malaysia, agropelancongan mula diperkenalkan pada awal tahun 1990-an melalui agropelancongan. Pelawat dapat merasai pengalaman di ladang, dusun, buah-buahan dan kampung. Antara kawasan agropelancongan yang terkenal di Malaysia ialah Cameron Highland dan Kundasang yang terkenal dengan penanaman teh, stroberi dan sayur-sayuran. Di Sarawak pula, kawasan seperti Kuching, Miri dan Bintulu mempunyai potensi melalui tanaman buah-buahan, nanas, lada hitam dan kelapa sawit. Menurut kajian oleh Muhammad Ashri bin Muhammad Amirul Afif, Muzium Padi berjaya menarik pelancong kerana mempamerkan peralatan tradisional, penanaman padi serta memberikan pengalaman pembelajaran berkaitan pertanian. Objektif agropelancongan pula. Antara objektif yang diperkenalkan ialah sektor pertanian kepada masyarakat sambil memberikan pengalaman pembelajaran dan rekreasi seperti melawat ladang, memetik buah dan melihat aktiviti pertanian. Seterusnya juga dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat luar bandar melalui penjualan hasil pertanian, Seterusnya yang kedua ialah dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat luar bandar melalui penjualan hasil pertanian, kraftangan, makanan tradisional dan perkhidmatan penginapan. Seterusnya juga mempromosikan keindahan alam semula jadi, budaya dan warisan tempatan serta menyokong pembangunan komuniti yang mampan. Berikut ialah kaedah yang digunakan dalam sektor agropelancongan. Yang pertama ialah lawatan ladang. Pelancong melawat kebun, ladang atau kawasan akuakultur untuk melihat proses pertanian secara langsung. Seterusnya, penglibatan secara langsung, hands-on experience. Pelancong turut serta dalam aktiviti seperti menanam, memetik buah, memberi makan ternakan dan menangkap ikan. Seterusnya juga ada homestay. Pelancong boleh tinggal bersama keluarga angkat di kampung untuk merasai kehidupan, budaya dan makanan tradisional masyarakat setempat. Mereka juga membuat jualan produk pertanian agar pelancong boleh membeli hasil pertanian segar dan produk hiliran seperti jam, kerepek, madu dan sos. Selain itu juga ada aktiviti pendidikan dan demonstrasi. Pelawat diberi penerangan serta demonstrasi tentang teknik pertanian moden dan teknologi pertanian. Faktor agropelancongan. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, meningkatkan ekonomi luar bandar. Menjana sumber pendapatan tambahan kepada petani dan penternak. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan, iaitu membuka peluang pekerjaan baru kepada masyarakat luar bandar. Dan yang ketiga, memperkukuh pembangunan komuniti dan sosial, menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti pelancongan. Kesan negatif.
Yang pertama, kemerosotan ekonomi luar bandar. Petani dan peternak hanya bergantung kepada hasil pertanian tradisional. Yang kedua, peluang pekerjaan berkurangan. Kurang peluang pekerjaan untuk masyarakat luar bandar. Yang ketiga, jurang pembangunan bandar dan luar bandar semakin melebar. Kawasan luar bandar menjadi kurang berdaya saing dan kemajuan ekonomi lebih tertumpu di kawasan bandar. Yang terakhir, imej Malaysia sebagai destinasi pelancongan terjejas. Malaysia kehilangan keunikan pelancongan berasaskan pertanian dan komuniti. Daya tarikan kepada pelancong domestik dan antarabangsa berkurangan. Analisis agro pelancongan. Yang pertama, ekonomi luar bandar. Tambahan pendapatan petani melalui lawatan ladang dan homestay. Peluang pekerjaan baru dalam pengangkutan, makanan, dan penginapan. Yang kedua, sosial dan budaya. Memelihara tradisi desa melalui aktiviti homestay dan festival agro. Meningkatkan interaksi pelancong dengan komuniti tempatan. Yang terakhir, alam sekitar. Menggalakkan pertanian mesra alam dan ekopelancongan. Menyokong kesedaran kelestarian sumber semula jadi. Baiklah, sebagai penutup tirai pembincangan kami, kesimpulannya agro pelancongan sangat penting dalam meningkatkan ekonomi luar bandar untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan mengurangkan penghijrahan belia ke bandar. Selain itu, perkara ini juga dapat membantu memelihara budaya tempatan serta mengukuhkan komuniti dan menyokong pembangunan desa. Tanpa agro pelancongan ini, pendapatan masyarakat tani boleh terjejas. Pembangunan luar bandar juga akan menjadi perahan dan jurang antara bandar dan desa akan semakin besar. Malaysia juga akan kehilangan peluang untuk menjadi destinasi pelancongan berasaskan komuniti dan kelestarian. Oleh itu, agro pelancongan perlu diteruskan, diperkasakan kerana mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi sosial dan alam sekitar secara mampan. Ini adalah cadangan kami adalah untuk melakukan promosi dan juga pemasaran seperti portal rasmi Agro Pelancongan Malaysia dan juga promosi melalui media sosial dan juga aplikasi pelancongan. Selain itu, kami mencadangkan untuk melakukan latihan dan pendidikan seperti khusus hospitality dan juga pengurusan pelancongan untuk petani. Selebih itu juga boleh melakukan program belia desa usahawan sebagai agro muda. Kemudian kami dapat melakukan infrastruktur dan juga kemudahan. Contohnya cadangan membangunkan agropark moden dengan pusat informasi dan kafe. Selain itu juga akan membuka akses jalan dan juga pengangkutan desa akan dipertambahbaikkan. Yang terakhir sekali, inovasi produk dan aktiviti yang memberikan produk agro premium seperti jam dabai, kopi tenum, madu kelulut. Selain itu juga melakukan aktiviti interaktif seperti menanam, menuai, memasak hasil ladang dan juga festival buah tropika dan pameran produk agro tahunan. Ini merupakan rujukan kami. Sekian daripada kami, itu saja. Terima kasih.